Dah lah 7 seater, crossover, ground clearance tinggi, ada strut bar, jimat minyak. Apa lagi nak? Macam-macam ada. Subscribe kerana racun itu benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Bersama saya Kadok dan Horizon. Dan kali ini saya bawakan anda sebuah kereta crossover 7 tempat duduk paling laris bukan nasional di Malaysia. Nak tahu kereta apa? Saya dah cakap bukan nasional lah. Jadi inilah dia. Mitsubishi Xpander. So kalau korang nak tahu kenapa kereta ini merupakan kereta yang menjadi pilihan. Kenapa jadi pilihan? Sebab sepanjang tahun 2020 lebih kurang 7,000 lebih unit terjual. Kalau nak tahu, antaranya dia memenangi beberapa award dekat Malaysia, dekat Indonesia, dekat Filipina, dekat Vietnam. Banyak award dia. Korang tengok apa yang kita tulis kat bawah tu, itulah award dia. Itu antara reason kenapa ramai orang Malaysia yang memilih Mitsubishi Xpander ini untuk 7 tempat duduk. So, kepada anda-anda yang terutamanya tinggal dekat Sabah atau Sarawak, macam orang cakap to the moon. To the moon tu bukan sebab harga Bitcoin naik, tapi sebenarnya permukaan jalan dia seperti kat bulan. Jadi korang boleh pertimbangkan kereta Mitsubishi Lancer. Lancer! Bukan Lancer guys, Xpander. Tapi kenapa saya cakap Lancer? Sebab korang kena pertimbangkan dia punya absorber ini, dia inspirasikan daripada Evo X. Itu satu. Yang kedua, dia punya body ni diperkukuhkan. Dan antara lain, crossover ini kalau anda lihat, dia punya ground clearance ni tinggi. Kalau korang beli kereta lain, korang akan notice macam dia rendah. So bila korang macam melalui kawasan-kawasan berlubang ke apa semua, so tak best lah. Tapi kereta ini memang sesuai kalau korang nak to the moon. Alright. Antara lain yang terdapat, kalau kita lihat seperti mana-mana design kereta Mitsubishi, mereka ni macam pakai apa entah shield mereka panggil tu. Mereka namakannya sebagai dynamic shield. So seperti mana-mana kereta Mitsubishi lain, mereka namakan ni sebagai dynamic shield, di mana dia untuk safety features yang terdapat pada kereta Mitsubishi. Design ni pun memang unik, memang lain macam. Okay, so dari segi luar kita lihat dia punya rim pakai dual tone 16 inci. Lepas tu tayar daripada kilang memang menggunakan Toyo tires ni. Alright, 205 55R16. Kalau kita lihat dekat belakang, lampu ada juga LED, ada juga lampu biasa dekat dalam. So kalau korang lihat, dia kata dekat sini Mivec, so Mitsubishi kan, so dia pakai 4 cylinder, 105 PS, 141 torque. Jadi dia memang jimat minyak. So very simple design. Lampu brake kan, selain daripada yang sebelah tepi tu. Lepas tu ada reflektor juga dekat bahagian bumper ni. So kalau anda perhatikan, terdapat juga sensor spare tayar dekat bawah. Okay? Ada spare tayar dekat bawah. Bila dia buat spare tayar tu dekat bawah, dia boleh memaksimalkan ruang untuk kereta 7 tempat duduk ini. Kalau korang perhatikan, 7 tempat duduk, semua kerusi dia boleh lipat. Alright? Nak tarik, nak pakai, tarik saja. Ini untuk row ketiga, boleh 3 orang duduk dengan selesa. Dan juga kalau kita lihat bahagian dalam kabinnya, yang ni semua boleh laras ikut kesesuaian lah. Kalau orang dewasa dekat belakang ke kan, so korang boleh adjust. Memang selesa lah. In fact kalau kita consider orang dekat belakang, kita tarik kerusi ke depan pun, ini maksimum dah kita tarik. So masih ada ruang dekat sini. Dan orang kat belakang masih juga ada ruang. Saya tak berapa tinggi lah, lebih kurang 165 cm. So ada lebih daripada sejengkal lagi ruang dekat sini. Alright. Aircon dekat atas, so satu boleh letak kat sini, dua letak kat belakang, satu kat sini. Boleh adjust sendiri dekat sini. Bahagian dalam dia ada 2 warna, atas putih, taklah putih, tapi bukan warna hitam lah. So kalau korang perhatikan dekat sini boleh sangkut
something. Dah ada pemegangnya. Ada seat pocket. Dan tempat letak air yang banyak. Okay, especially kalau family kan, berjalan jauh. So sekarang, jom kita lihat di bahagian paling penting untuk sesebuah kereta, iaitu bahagian pemandunya. So kalau kita lihat di bahagian pemandu ini menggunakan pelarasan manual untuk mengubah ataupun adjust korang punya seat ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang, apa semua. Kita lihat kemasan yang terdapat pada kereta ini, dashboard plastik, tetapi dia ada macam kemasan yang macam silver dekat sini. Dia ada macam surface dia macam carbon fiber lah. Anda boleh letak barang dekat sini dan juga dekat sini. Dan kalau anda lihat, box dia ni pun besar. Tapi kalau macam barang-barang tertentu seperti kalau dekat Semenanjung ni, kita ada macam Touch and Go ke Smart Tag apa semua, boleh letak dekat sini lah. Kalau kita lihat dekat bahagian steering dia, ada macam cruise control, ada button cancel atas dan bawah ni untuk mengubah kelajuan dia, dan untuk control infotainment ataupun media. Okay? Nak tukar radio ke apa semua, dan juga boleh jawab call bila korang connectkan dengan phone anda apa semua kan. So menggunakan start button, korang dah lihat dekat sini. So tekan brake, start button. Alright, yang menariknya ianya didatangkan dengan 9 inci paparan paling besar dalam segmennya, dan ianya juga didatangkan bersama dengan Apple CarPlay dan juga Android Auto. Kalau korang perhatikan, button lagi yang ada dekat sini, info ni, korang boleh lihat dekat sini pun ada macam digital cluster yang korang boleh tengok info-info yang terdapat. Lepas tu distance daripada minyak yang korang ada sekarang ke stesen minyak 240 km, dia bagi tahu dekat situ. Untuk kelasnya, hanya kereta ini yang boleh tilt ni lah, dan teleskopik. Kereta lain tak ada. Yang ini ada. Dah lama aku tak nampak duit shilling. Dekat sini pun ada lagi. Okay? Tempat letak air dekat sini. Lepas tu kat sini pun ada lagi tempat letak barang. Dan bawah ni pun ada lagi space untuk letak barang, dan ianya boleh ditutup. Kita lihat dekat sini, very simple. 4 speed kelajuan untuk automatic, handbrake. Bukan handbrake yang tu, betul-betul punya handbrake. Lepas tu dia ada 2 USB port dekat depan, dan juga power socket lah. Okay? Kat sini pun boleh letak macam-macam lagi. So untuk 92,000, all that tiny little detail sampaikan kepada kamera untuk anda merakam perjalanan anda pun disediakan. Hui, aku rasa 92,000 berbaloi yo. Alright, so jom kita jalan pakai kereta ni pula. Let's go. So untuk mereka-mereka yang tinggal di luar bandar, especially kalau macam kat Sarawak tu kan, ada yang macam tiba-tiba rumah tepi bukit, atas bukit, ataupun kalau dekat Negeri Sembilan, ada je tiba-tiba korang tengok sambil korang berjalan tu, laluan tu naik bukit. Kereta ini didatangkan dengan bantuan pendakian. Bermaksud bila korang naik bukit, lepas tu obviously saya lepas minyak dan saya tekan brake, betul? Sekarang ni kita nak tekan minyak kalau nak jalan, takkan kita nak lepas brake, betul tak? Tak payah risau. Kaki saya dah angkat brake dah. So dia ada macam hill assist tu. Bila naik bukit. Itu yang ada Mitsubishi. So safety features lain yang terdapat pada kereta ini, dia ada electronic braking distribution. So maksudnya bila dia brake tu, dia distribute dengan elok ataupun baik. Lepas tu dia ada brake assist, lepas tu dia ada ABS, lepas tu stability control. In fact, kereta ini kalau macam korang berjalan jauh dan ada setting dekat sini, korang boleh buat. Dia macam kalau lama sangat dah korang drive tu, dia suruh korang rest lah. Boleh rest pun ada guys. Dia punya riding dia senyap. Kalau korang perhatikan kenderaan ini, bila kita bawa dia, kita rasa macam sungguh stabil dan macam bawa sports car. Sebab apa tau? Sebab kereta ini didatangkan juga strut bar. Strut bar ni
tak semua kereta ada, melainkan kereta tu orang bikin ataupun memang kereta sports car. Sebab tu aku rasa macam bila aku bawa ni, rasa macam best sangat. You see, kita ambil corner, bukan nak cakap high speed, tapi corner kita tu laju. Dia agile tau, mudah dikawal. Korang nak ke kiri, nak ke kanan, okey macam ni. Kan best macam tu. Tak ada takut-takut. Jangan bawa laju Dah lah 7-seater, crossover, ground clearance tinggi, ada strut bar, jimat minyak. Apa lagi nak? Macam-macam ada. Ianya adalah monocoque. Bermaksud chassis dan rangkanya adalah satu. Dia bukannya dua binaan berbeza yang dicantumkan, tapi ini adalah satu binaan monocoque. Jadi korang akan perhatikan korang punya riding experience tu memang berbeza berbanding dengan crossover ataupun kereta lain yang bukan monocoque. So bila jalan jauh ni apa semua guys, obviously kita nak hiburan, betul tak? So kalau korang ada iPhone ataupun Android, phone Android korang tu ada Android Auto, so korang boleh connect juga dengan korang punya infotainment display ni tadi. Yang ini 9 inci, paling besar dalam segmennya. So obviously kalau korang pakai Waze apa semua, memang memudahkan perjalanan anda sambil berhibur. Kereta ni dia ada lebih daripada 10 cup holder. Dekat third row ada juga soket dan juga phone holder. Dan dekat bawah tempat duduk penumpang di bahagian hadapan ada tempat letak kasut. Especially kalau macam perempuan kan, dia nak tukar-tukar kasut tu, dia boleh letak kasut dekat bawah tempat duduk. Ada space itu. Dan juga dekat belakang, sebab kan tayar tu dah dekat luar, dekat bawah. So tempat tayar tu pun boleh letak barang lain. Tu jalan-jalan macam tu lah yang berlubang-lubang ni. So korang tak risau bila korang naik jalan yang berbukit. Sebab apa? Korang tahu kereta korang boleh lalu dengan mudah. Korang tengok second row ada macam tempat letak tangan. Cuba tengok. Lepas tu tengok kita punya staff dekat belakang tu, selesa tak selesa dia duduk dekat belakang dekat third row tu. Ada banyak ruang kat belakang tu. Tengok. Praktikal maksudnya, itulah dia. Bagaimana ada dua orang dewasa boleh duduk kat belakang, macam itulah rupanya. Bukannya cakap, memang betul-betul. Jadi inilah dia kepada anda kalau inginkan kereta Mitsubishi Xpander ini. Harga dia RM92,350 di Semenanjung, RM93,732 di Sabah dan RM93,782 di Sarawak. Anda akan dapat 5 tahun waranti unlimited mileage. So korang boleh pergi ke website dia untuk tengok virtual showroom, ataupun korang nak test drive, ataupun korang nak book kereta ini. Apa tunggu lagi? Jangan lupa like, komen dan subscribe. Racun itu benar. Salam.